Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Sri Ahmad, mentor pelaburan saham syariah anda. Bersama saya Hajar Rohani, penulis buku 6 pengurusan keuangan Islam punya buku. Saya Dr. Haji Tengku Asmadi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Karimah Harun. Ingin mengajak mahasiswa dan mahasiswi seluruh Malaysia untuk sama-sama menghadiri program 3 hari bermula 19, 20 dan 21 Ogos. Program apa? Legation of Ulul Albab. Blok Kantari itu yang dianjurkan oleh Sigma dengan kerjasama Permuafakatan Hal Ehwal Siswi Kampus Kedah. bersiaran live Facebook Gamis Kedah. Bersama dengan saya nanti dalam satu slot, iaitu slot kerjaya yang tajuknya apa? Find Your Future. InsyaAllah. Bersama saya dalam slot personality mengupas topik Know Yourself to Love Yourself. Bersama saya dalam slot keuangan mengupas tentang topik mahasiswa bijak keuangan masa depan. Selamat. Dan tajuk yang dibawa insya-Allah malam itu adalah Mahasiswa Bijak Keuangan Masa Depan Selamat. Save the date. Kita jumpa di sana, insya-Allah. Jumpa anda di sana. Jumpa anda nanti. Save the date dan jumpa anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina, Wakil NGO Mahasiswa JMP. Saya Nur Izzati Atilah binti Anwar dari Sinergi Gerakan Mahasiswi Kedah. Saya Umairah binti Abdul Wahab, Wakil NGO Mahasiswa Sinergi Mahasiswa Parlimen Tukar Senang. Saya Azimah Nadira binti Nazril, Wakil NGO Mahasiswa Kawasan Padang Serai. Sigma Kedah dengan kerjasama NGO Mahasiswa akan menyajikan program Delegation of Ulul Albab. Program ini terbuka kepada seluruh mahasiswa negeri Kedah dan orang awam. Jumpa anda di program Goal yang diadakan dalam talian di live Facebook page Gamis Kedah. Jadi save the date dan jumpa anda di sana. #Goal, #yourself-valuable. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Amy Natasha, Wakil Hewi Kampus Kolej Islam Darul Ulum. Saya Azimah Nadira binti Nazril, Wakil Hewi Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Saya Aisyah Hazira binti Muhammad Jahari, Wakil Hewi daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Ahmad. Saya Asma binti Gani, Wakil Hewi dari Kampus Institut Al-Quran Darul Aman, Kedah. Bermula daripada 19 hingga 21 Ogos 2021 ini, Sigma dengan kerjasama Permuafakatan Hewi Kampus Kedah akan menyajikan kepada anda program Delegation of Ulul Albab. Terdapat 5 tema yang kami sajikan kepada anda, iaitu Kerjaya, personality, kesihatan, kewangan dan sahabat. Save the date dan jumpa anda di sana. Save the date dan jumpa anda di sana. #MakeYourself-valuable.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera buat semua. Didoakan agar semua berada dalam keadaan sihat hendaknya insya-Allah. Yang berbahagia Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad yang dikasihi para penonton yang hadir bersama pada slot kita untuk petang ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menghadirkan diri pada petang ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Para hadirin sekalian, sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, suka untuk saya mengajak para penonton untuk menekan butang like dan share supaya lebih ramai dapat hadirkan diri pada program kita untuk petang ini insya-Allah. Jadi untuk makluman semua, link kehadiran dan link quiz akan diletakkan di ruangan komen. Okey. InsyaAllah pada petang ini kita akan meneruskan lagi program kita pada slot yang ketiga berkaitan dengan kerjaya yang bertajuk Find Your Future. Untuk slot ketiga ini insyaAllah kita akan diberikan pendedahan dan perkongsian berkaitan dengan kerjaya khususnya buat mahasiswa. Pada petang ini kita akan Jadi pada petang ini kita bawakan seorang ahli panel yang tidak asing lagi kehebatannya untuk bersama-sama dalam mengupas dan menjawab persoalan berkaitan dengan kerjaya. Okey, jadi sebelum kita meneruskan slot kita, suka untuk saya membacakan terlebih dahulu biodata ringkas panel kita pada hari ini insya-Allah. Okey. Jadi nama beliau ialah Dr. Haji Tengku Asmadi bin Tengku Muhammad. Beliau berasal daripada Terengganu. Beliau telah melanjutkan pengajiannya di USM, Ijazah Sarjana Muda dalam bidang kejuruteraan sumber mineral dan menamatkan pengajian di University of Queensland, Australia, PhD dalam bidang kejuruteraan perlumbungan. Doktor juga mempunyai syarikat sendiri iaitu MAP Training and Consultancy Sendirian Berhad. Doktor merupakan pengasas kepada kursus motivasi alihan pelajar yang telah melahirkan lebih daripada 100,000 pelajar dan menjalankan kursus hampir setiap minggu sehingga ke hari ini. Doktor juga merupakan seorang public speaker dan motivator yang sering diundang oleh pihak radio dan televisyen. Okay, jadi Assalamualaikum Doktor, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum kita teruskan kepada persoalan, suka untuk saya ingatkan semula kepada para penonton, catatlah segala ilmu yang akan dikongsikan oleh doktor kerana kita juga akan mengadakan kuis dan kontes penulisan terbaik yang akan diletakkan linknya pada penghujung program insya-Allah. Okey. Jadi boleh kita teruskan kepada persoalan doktor? Boleh, silakan. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama, bagaimanakah pemilihan kerjaya doktor yang terdahulu sehingga mampu membawa doktor ke peringkat sekarang? Okey, terima kasih kepada moderator kita. InsyaAllah soalan yang sangat baik sebenarnya, yang mana soalan ni adalah soalan yang seringkali orang tanya saya. Sebab untuk pengetahuan anak-anak pelajar semua, saya panggil anak-anak pelajar kalau yang hadir ni adalah pelajar-pelajar, siswa dan siswi. Sebab apa? Sebab ramai yang hadir ni sebenarnya sebaya seusia anak-anak saya sahaja. Ya. Kalau tengok anak saya ramai tu tidaklah, setakat yang ada dah masuk 9 orang.
9 orang. Yang sulung pun dah 30, ya nak masuk 30, dah 30. Yang kedua 28, yang ketiga usia 23 ya. Jadi semua dah 3 orang yang pertama ni dah pun grad daripada universiti ya, dah pun ada kerjaya masing-masing. Jadi bila bercakap tentang kerjaya saya, kalau tengok sebenarnya hari ni orang kenal saya sebagai motivator, pakar motivasi, public speaker, trainer, coach, itu yang orang kenal saya. Dah hampir 30 tahun saya mula terlibat dalam kerja tugasan kerjaya saya ini daripada usia saya 28, 29 tahun dan sekarang usia saya dah pun 57 tahun. Okey, maknanya dah lebih 25 tahun, hampir 30 tahun saya berkecimpung dalam karier kerjaya ini. Jadi ramai yang tidak tahu sebenar-benarnya sewaktu di universiti, masa saya masuk peringkat universiti di University Science Malaysia, saya keluar ijazah saya dalam bidang kejuruteraan sumber mineral Resources Engineering di USM. Dan kemudian saya sambung PhD dekat Queensland University Brisbane di Australia dan saya dapat PhD dalam bidang mining engineering dalam bidang kejuruteraan perlombongan. Dan saya balik sebagai pensyarah pada tahun 93, 94, 95 saya bertugas sebagai seorang pensyarah di universiti, kampus cawangan kejuruteraan di Ipoh Perak pada ketika itu. Dan pada tahun 95 barulah saya menukar kerjaya saya daripada seorang jurutera, daripada seorang pensyarah dan seterusnya saya tukar kepada menjadi motivator public speaker. Jadi sebabnya kenapa bertukar kerjaya itu mudah saja. Nanti itu sebabnya nanti dalam slot ini saya akan bincangkan, saya akan nyatakan dan saya akan buka minda pelajar-pelajar, siswa-siswi kita tentang kerjaya ni. Itu objektif talk kita pada petang ni. Jadi sebab bertukar kerjaya sebenarnya saya tak pernah nampak. Jadi kepada pelajar-pelajar, siswa-siswi jangan bimbang kalau tiba-tiba dalam perjalanan kita sedang kita ingat itulah kerjaya kita tetapi tiba-tiba bertukar arah. Jangan bimbang, jangan takut. Itu adalah perkara biasa. Ada orang dah kerja katakan 10-15 tahun tiba-tiba bertukar kerjaya. Ya, macam saya mengajar dalam 3 tahun, saya membuat keputusan untuk menjadi sepenuh masa seorang penceramah, public speaker, seorang motivator. Ada sebab dia. Sebab dia, masa saya mengajar di peringkat universiti, seperti saya kata tadi, saya mengajar aspek engineering, subjek engineering. Dan bagi mereka yang ambil bidang kejuruteraan ini, mereka ini adalah pelajar-pelajar yang mendapat keputusan yang bagus masa SPM dan keputusan yang bagus masa matrikulasi. Maknanya tadi mereka ini adalah pelajar-pelajar yang bagus. Yang mana pencapaian mereka kita tak boleh nak takwil lagi lah, memang cemerlang. Tetapi malangnya apabila mereka masuk ke dalam program kejuruteraan, fakulti kejuruteraan, pusat pengajian kejuruteraan, mereka kena ambil satu subjek yang antara banyak-banyak subjek kejuruteraan, salah satu subjek yang wajib diambil dan wajib lulus ialah yang saya ajar. Iaitu apa dia? Subjek dia ialah kekuatan bahan ataupun strength of materials. Dan subjek itu wajib lulus. Bukan setakat wajib ambil, wajib lulus. Kalaulah seorang jurutera, tak kira jurutera awam ke, jurutera chemical ke, mechanical engineering ke, civil engineering ke, apa lagi, electrical engineering, tak kisah. Tetapi jika mereka bernama seorang jurutera, mereka wajib lulus subjek saya. Dan di sini saya rasa ralat, rasa agak kecewa sebab daripada ramai yang ambil paper saya tu, yang pijak pandai ni tadi, ramai di antara mereka gagal. Maknanya kena ulang balik ambil paper tu. Dan ada yang sampai 2-3 kali kena ulang balik. Sebab apa? Sebab kalau mereka tak lulus, mereka takkan keluar sebagai jurutera. Di situ saya cuba kaji apa masalah mereka ni, pelajar-pelajar universiti ni. Dan di situ saya dapati masalah utama pelajar-pelajar universiti adalah masalah sikap. Ya, mereka belajar tak serius.
Mereka belajar tak sungguh-sungguh. Mereka belajar melepaskan batuk di tangga. Mereka banyak main. Mereka datang kelas hanya sekadar untuk pastikan ada kehadiran. Mereka tak fokus dalam kelas. Bila diberi tugasan, ada yang tak siapkan. Ada yang siapkan lambat. Ada yang siapkan tapi tiru kawan. Bila diberikan masa untuk mereka bertemu dengan saya sebagai seorang pensyarah, untuk mereka bertemu dan berbincang apa yang mereka masalah, apa yang mereka nak tanya tentang apa yang perkara yang mereka tak faham, mereka tak datang. Mereka tak memanfaatkan masa untuk berjumpa dengan saya. Dan ini akibatnya ramai di antara mereka yang akhirnya kecundang. Jadi disebabkan itu, maka saya mula lihat bahawa masalah pelajar-pelajar siswa-siswi yang sepatutnya cemerlang masa SPM, sepatutnya cemerlang juga masa di universiti, tetapi kenapa tak cemerlang? Masalah sikap, masalah mindset, cara fikir. Jadi di situlah saya mula fikirkan untuk buat program motivasi untuk bimbing pelajar-pelajar ini supaya mereka cemerlang. Kenapa? Sebab saya SPM tak sebagus mereka. SPM saya cukup makan untuk melayakkan saya masuk universiti. Tetapi dengan sikap yang betul, akhirnya saya berjaya dan boleh sampai ke PhD di luar negara. Jadi saya rasa ada sesuatu yang perlu dikongsikan dengan anak-anak pelajar ini. Maka saya mula buat program-program motivasi bukan setakat peringkat universiti, saya mula turun ke bawah lagi ke peringkat sekolah-sekolah. Sebab kalau begitulah sikap pelajar-pelajar di universiti, sikap ni dia bukan baru terbentuk hari ini. Dia bukan baru terbentuk sekarang. Bila kata sikap ini, dia adalah sesuatu yang telah dibentuk sejak daripada kecil lagi. Sejak daripada kelak tadika, sejak daripada sekolah rendah, bawa ke sekolah menengah, bawa ke universiti. Dan kalau sikap ini tidak dibentuk, tidak diubah, maka sikap inilah yang akan terbawa-bawa ke alam pekerjaannya nanti. Jadi oleh sebab itu, saya pergi ke bawah lagi buat program untuk pelajar-pelajar dan sebagainya. Dan akhirnya, saya terlalu sibuk dengan program-program saya hinggakan saya terpaksa buat keputusan. Nak teruskan sebagai motivator atau nak teruskan sebagai pensyarah. Sebab saya tak boleh nak duduk dekat universiti dan dalam masa yang sama buat kerja yang saya suka buat. Jadi akhirnya, saya istikharah, saya pergi Mekah, saya istikharah depan Kaabah, saya dapat jawapan dan itulah akhirnya bertukar kerjaya saya menjadi seorang pakar motivator daripada tahun 95 sampailah sekarang tahun 2021. Itulah yang mengubah kerjaya saya. Sedangkan saya tak pernah bermimpi saya akan berada dalam kerjaya ini. Okey, baik, terima kasih doktor di atas permulaan yang sangat menarik lah kan bagi kita untuk petang ini. Okey. Jadi suka untuk saya ajukan soalan yang seterusnya. Okey, kita sinonim dengan ayat kesilapan atau kegagalan yang kita lakukan adalah pengalaman buat kita. Berdasarkan ayat tersebut, apakah kesilapan atau kegagalan yang telah memberikan pengajaran buat doktor yang ingin doktor kongsikan kepada kami? Okey, bila bercakap tentang kegagalan, kesilapan, mari saya kongsikan beberapa slide untuk kita bawa para pelajar kita, siswa kita untuk menonton, baik, untuk menyaksikan. Okey, mari kita tengok. Okey, ini adalah topik kita pada hari ini. Okey, baik. Sebelum saya pergi lebih jauh, kalau adalah di antara yang melihat, kalau nak berhubung dengan saya, sila screenshot yang ini. Okey, ini adalah email saya. Ini adalah nombor talian hotline untuk berhubung dengan saya dan juga blog saya dan juga FB saya. Sila screenshot yang ini sebelum saya pergi lebih jauh nak jawab soalan-soalan tu kan. Dan juga kepada semua yang ada ni, saya tengok ada lebih kurang 47 orang yang sedang menonton. Okey, saya galakkan untuk join satu channel Telegram. Okey, satu channel motivasi saya di Telegram. Tekan saja t.me/DTANLP. Okey, saya adalah merupakan certified NLP practitioner dan NLP adalah Neuro Linguistic Programming. Yang mana Neuro Linguistic Programming adalah cara bagaimana kita memahami bagaimana minda kita berfikir,
bagaimana kita memproses maklumat, bagaimana kita terbentuknya satu emosi, perasaan dan tindakan. Okey, jadi dia adalah satu perkara yang sangat powerful. Saya belajar tentang ilmu ini masa tahun 1994-1995 dahulu. Itulah waktu saya nak bertukar kerjaya menjadi motivator. Maka itulah antara ilmu motivasi yang pertama, sebab saya seperti mana yang saya katakan tadi, latar belakang saya adalah seorang jurutera. Jadi apabila sebagai seorang jurutera, saya boleh bercakap untuk berkongsi inspirasi. Okey, saya boleh bercakap untuk berkongsi inspirasi, iaitu seperti contoh misalnya apa yang saya buat untuk saya berjaya. Tetapi untuk memastikan apa yang saya sampaikan itu lebih berkesan, ya, dan juga bagaimana untuk saya memastikan orang boleh meniru langkah-langkah yang kejayaan yang telah saya ambil, maka NLP adalah satu bidang yang boleh membantu saya menyampaikannya dengan berkesan. Jadi oleh sebab itu saya mula menyelami NLP ini pada tahun 94, 95 hingga sekarang, dan saya galakkan kepada semua, okey, screenshot juga page yang apa ni, bukan page, screen ini untuk supaya tak lupa kita nak pergi ke join channel Telegram saya itu. Okey, sila, semua ilmu dalam tu percuma. Okey, bila kita bercakap tentang, bila tanya tentang kegagalan, baik, kalau tanya saya kegagalan yang menentukan kerjaya, saya tak sebut kegagalan. Sebab apa? Kita adalah apa yang kita fikir. Kita adalah apa yang kita fikir. Apabila kita melihat sesuatu perkara itu sebagai kegagalan, ia mungkin menjadi satu stumbling block, ya, satu batu penghalang, tembok penghalang untuk kita maju ke depan. Saya tak pernah lihat apa juga yang berlaku sebagai satu kegagalan. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup itu adalah satu pengalaman. Okey, satu pengalaman. Jadi kita sebagai orang yang nak berjaya dalam apa juga yang nak kita lakukan, kita kena faham, dalam kepala kita kena letak bahawa hidup ini adalah satu pengalaman. Okey, pengalaman. Dia bukanlah satu kegagalan. Okey, hidup kita ni adalah satu pengalaman. Jadi kita mula tanam dalam fikiran kita, dalam hidup ini tidak ada gagal, yang ada cuma hasil. Itu pegangan hidup saya yang pertama. Saya banyak falsafah hidup. Falsafah hidup antara yang pertama saya nak kongsikan pada petang ini, dalam hidup ini tidak ada gagal, yang ada cumalah hasil. Maknanya bila kita dapat contoh. Kita sekarang ni kita boleh relatekan, kita boleh kaitkan dengan peperiksaan kita di universiti. Apabila kita dalam satu semester kita tidak mendapat semua A, atau kita tak dapat 4 flat, masa semester tu tak dapat 4 flat, sedangkan orang lain ada yang dapat 4 flat, tapi kita tak dapat. Mungkin kita dapat 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 misalnya. Kita tak dapat 3.5 and above misalnya. Baik, adakah itu satu kegagalan? Ataupun kita dapat bawah 2.0? Memang teruk betul. Maka adakah itu satu kegagalan? Tidak, itu bukan satu kegagalan. Itulah hasil. Hasil apa? Hasil daripada cara kita. Hasil daripada tindakan kita. Jadi itu hasilnya. Hasilnya adalah 2.0. Hasilnya adalah 2.5. Hasilnya adalah 3.1. Kita tak dapat 3.5, 3.6, 3.7 ataupun 4 flat. Itu namanya hasil. Setiap hasil ia adalah disebabkan oleh apa? Setiap hasil itu hadir disebabkan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Jadi kita kena selalu ingat bahawa apabila berlaku sesuatu hasil, dia melalui hasil itu terjadi setelah melalui satu proses yang memberikan kita pengalaman. Maka kita perlu buat postmortem, kita perlu buat kajian, kita kena selidik, kita kena tengok kenapa aku dapat 2.5, kenapa kawan aku dapat 4.0, apa yang dia buat yang aku tak buat, apa yang dia lakukan yang aku tak lakukan. Bagaimana cara dia dalam kelas? Bagaimana cara dia belajar?
Bagaimana cara dia urus masa? Apa yang dia buat bila dia tak faham? Apa yang dia lakukan bila dia tak tahu? Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh orang yang berjaya dan kita bandingkan dengan kita dan kita dapat lihat gap. Apakah gapnya? Di mana dia punya gap? Apa yang membezakan? Apa yang menyebabkan jurang antara kita dengan dia? Jadi oleh sebab itu, bila kita dah nampak apa gapnya, maka kita kena faham kalau kita nak hasil yang baru, kita nak cipta kejayaan yang baru, maka kita kena close the gap. Kita kena rapatkan jurang. Apa yang boleh kita lakukan untuk rapatkan jurang itu? Kita rapatkan jurang itu dengan cara apa? Kita rapatkan jurang itu dengan cara membuat postmortem dan seterusnya, bertindak seperti mana yang orang lain lakukan. Buat apa yang orang lain buat. Jadi bila kita mula buat apa yang orang lain buat, maka kita mula dapat apa yang orang lain dapat. Jadi itu adalah asas kepada kejayaan dan asas kepada apabila kita berdepan dengan kegagalan. Jadi disebabkan itulah, maka saya sendiri secara peribadi, saya tak pernah lihat kegagalan itu sebagai gagal. Tetapi saya melihat kegagalan itu satu learning process, iaitu cara untuk saya belajar, cara untuk saya tingkatkan lagi ilmu saya di dada, cara untuk saya tingkatkan lagi skill saya. Bermakna bila saya gagal maknanya apa? Maknanya saya belum cukup mahir, saya belum cukup skillful, saya belum cukup competent, saya belum cukup knowledgeable dalam bidang yang saya lakukan. Jadi apa yang perlu saya tingkatkan? Saya perlu tingkatkan knowledge. Makna saya kena tambah belajar daripada orang yang lebih tahu. Saya kena lebih skillful. Maknanya apa? Maknanya saya kena banyak berlatih. Saya kena banyak melakukan apa yang saya nak lakukan dan belajar daripada kesilapan-kesilapan, kekurangan-kurangan, kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi maknanya saya mungkin terpaksa mengikuti bukan sahaja kursus-kursus yang ada berkaitan dengan kursus saya. Tapi dalam masa yang sama, saya kena tampung kelemahan saya dengan mengikuti kursus-kursus yang tidak ada kaitan dengan bidang saya. Contoh dia, saya dalam bidang kejuruteraan. Misalnya, saya kena belajar tentang komunikasi skill. Okey, saya kena belajarkan tentang skill berkomunikasi. Lepas tu, bila saya mula ada pekerja, maka saya kena belajar tentang leadership skill, skill-skill kepimpinan. Saya kena ada skill untuk menangani konflik, skill penyelesaian masalah. Jadi semua skill-skill tu dia tak datang sendiri. Kita kena acquire, kita kena cari. Okey, bila kita kena cari, ada beberapa cara yang boleh kita cari. Cara pertama dengan banyak membaca. Cari buku-buku. Jangan hanya baca dekat media sosial, baca dengan Facebook, tak. Cari buku sebab buku dia tersusun apa yang nak disampaikan. Cari buku-buku yang berkaitan. Itu satu. Yang kedua, ikuti short courses, seminar-seminar berkaitan dengannya. Maknanya kita ikut pergi program-program jangka pendek, kursus-kursus jangka pendek, rajin hadiri seminar-seminar. Sebab itu kita di universiti, bila ada sesuatu seminar yang dijalankan oleh pihak universiti atau pihak persatuan ataupun oleh pihak luar, kita kena rebut peluang itu. Mungkin betul apa yang kita duduk tidak ada kaitan dengan apa yang sedang kita lakukan bidang kita. Tetapi dia akan ada kaitan untuk meningkatkan skill-skill, soft skill, kemahiran-kemahiran tertentu dalam diri kita yang akan berguna sangat pada waktu kita bekerja nanti. Dan juga kita kena faham bila kita mendedahkan diri kita dengan menghadiri pelbagai program, pelbagai seminar, jangan sekadar duduk dan bawa diri seorang-seorang diri saja ataupun berada dalam kelompok kita dengan rakan-rakan saja. Di situ kita besarkan rangkaian kita, besarkan kenalan kita, network kita. Di situ masanya kita nak kenal pengarah-pengarah daripada jabatan, kita nak kenal profesional dengan jawatan-jawatan tertentu, kita nak kenal speaker-speaker, minta business card. Okay? Mula create network,
mula bina network dengan orang-orang ini. Maknanya kita ada hubungan, mula network, mula berkomunikasi, mula berhubung dengan orang-orang yang penting-penting dalam masyarakat ini. Ini adalah cara kita membina network. Jadi bila kita dedahkan diri kita dengan menghadiri aktiviti-aktiviti, perjumpaan-perjumpaan, seminar-seminar, short courses, kita telah membuka ruang yang lebih besar untuk kita membina jaringan di kalangan orang-orang yang mungkin kita tidak pernah kenal selama ini. Dan kita juga boleh cari dalam bidang-bidang yang banyak lagi yang tidak ada kaitan mungkin dengan bidang pengajian kita, tetapi ia sangat membantu untuk kita naik anak tangga kejayaan, kecemerlangan apabila kita mula berada dalam bidang kerja nanti. Itu penting sangat-sangat. Itu penting sangat-sangat. Okey, dan slide yang saya tunjukkan ini adalah penting sangat. Apa yang saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar semua ialah apabila kita nak berjaya dalam kerjaya kita. Okey, apabila kita nak berjaya dalam kerjaya kita, kita kena nampak dengan jelas apa yang kita nak capai. Kita bukan hanya nampak aku nak tamat belajar, aku nak dapat first class honors degree, aku nak dapat ijazah kelas pertama, aku nak dapat keputusan yang cemerlang. Bukan setakat itu, tetapi kita kena nampak siapa kita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Okey, sebagai contoh. Saya daripada kecil dulu, saya sangat ingin menjadi seorang doktor. Sampaikan mak ayah saya beli barang mainan, semua beli alat-alat doktor. Nak jadi doktor. Umur 5-6 tahun orang tanya nak jadi apa doktor. Dan apabila saya darjah 5, darjah 6, saya mewakili sekolah saya dalam satu pertandingan, iaitu pertandingan drama pentas. Sekarang dah tak ada dah jenis macam tu. Saya wakil sekolah, bertanding peringkat zon, menang. Saya jadi pelakon terbaik. Kemudian bertanding peringkat daerah, menang. Saya jadi pelakon terbaik. Bertanding di peringkat negeri, menang. Saya jadi pelakon terbaik. Maka ketika itu seorang pengacara radio datang membuat temu ramah. Dia tanya saya, adik Tengku Asmadi, besar nanti nak jadi apa? Apa jawapan saya? Doktor. Saya tak pernah ubah cita-cita saya. Sehinggalah selepas saya habis SPM, saya habis matrikulasi. Sewaktu dalam matrikulasi, saya belajar. Apa yang saya nampak? Saya nak jadi apa? Nak jadi doktor. Jelas apa yang saya nak jadi. Tetapi, apabila keputusan matrikulasi itu keluar, pencapaian saya, keputusan saya tidak membolehkan saya nak jadi doktor sebab saya tak dapat 4 flat. Yang jadi doktor ni, orang yang dia punya CGPA dia, okey, dia dapat 4 flat, 3.9, 3.8 ke atas. Saya tak dapat capai. Kalau setakat 3.5 tak dapat. Sebab ramai orang yang bijak-bijak lagi. Maka akhirnya budak-budak bijak semuanya dimasukkan menjadi doktor dan saya dimasukkan menjadi dalam fakulti pusat pengajian kejuruteraan. Saya kecewa. Saya sangat kecewa. Kenapa saya kecewa? Sebab saya rasa saya nak jadi doktor. Jadi oleh sebab itu saya jumpa dekan. Saya minta supaya saya dipertimbangkan untuk masuk fakulti perubatan. Jadi dekan tanya saya, kenapa awak nak masuk fakulti perubatan? Sebab itu cita-cita saya daripada kecil, saya nak jadi doktor. Saya sangat minat daripada kecil. Letak saya dalam fakulti kejuruteraan maknanya saya tak boleh jadi doktor lah. Baik. Tetapi dekan itu orang yang bijaksana. Dia tanya saya lagi. Baik, saya nak tanya awak. Kenapa nak jadi doktor? Adakah suka tengok orang sakit? Saya tidak pernah berada di tahap saya mempertikaikan cita-cita saya tau. Saya tahu nak jadi doktor. Tetapi saya tak pernah tahu kenapa saya nak jadi doktor.
Tetapi bila ditanya sedemikian, adakah awak suka jumpa orang sakit ke? Saya kata tak juga. Awak suka ke darah-darah, tengok nanah, tengok darah, tengok kudis orang? Saya pun dah mula kata, tak, saya tak suka macam tu. Habis macam mana nak jadi doktor kalau tak suka macam tu? Maka saya jawab, sebab saya rasa nama Tengku Asmadi ni, kalau ada doktor kat depan bunyinya sedap lah. Jadi di situ, pensyarah saya, dekan itu, dia kata, oh, kalau setakat kerana nakkan gelaran doktor di depan, belajar betul-betul sampai PhD. Sebab setiap orang yang ada PhD, maka dia dipanggil doktor. Oh, macam tu ke? Ya, maka pada ketika itu saya berada di tahun 1 universiti. Saya dah mula nampak. Ni timeline ni saya mula nampak. Satu hari, satu masa, aku mesti buat sampai belajar sampai dapat PhD. Nampak? Saya dah mula nampak PhD. Sebab apa? Sebab aku nak dapat gelaran doktor di depan nama aku. Baik. Lepas pada tu, saya tanya lagi. Macam mana untuk saya sambung PhD? Sedangkan saya ni orang susah. Saya ni orang kampung. Saya tak ada duit. Baik. Maka, dia pun jawab lagi. Dia kata, kalau ada duit tidak menjadi masalah. Sebab awak adalah merupakan batch pertama pusat pengajian kejuruteraan ni, you are the first batch. You are the pioneer. Dan USM nak pakai ramai pensyarah-pensyarah dalam pusat pengajian ini. Jadi, you boleh minta untuk jadi fellowship kepada USM. You boleh minta nanti untuk mengikuti program fellowship. Maksudnya tadi, universiti yang akan hantar you pergi ke luar negara, buat PhD, universiti tanggung yuran, universiti bagi allowance, universiti bagi tambang, universiti bagi segalanya, you cuma pergi belajar dan balik dapat PhD. Semua ditanggung. Wow! Ini sudah bagus. Saya naklah. Nanti dulu, kata dia. Kalau setakat nak, ramai orang nak. Kalau you nak, tidak ada jalan lain, you have to be the best student. Kalau kata you tidak jadi the best student, you jadi second best, third best. Kalau yang nak dihantar itu hanya satu orang, dan tiga-tiga orang best, second best, third best semua minta, agak-agak yang mana dapat? Best student yang dapat. You takkan dapat because you are second best, you are third best. Maknanya tadi, sekarang ni saya faham, maknanya saya tidak ada pilihan lain, saya kena jadi the best. Baik, tetapi apa berita baik dia? Berita baik dia apa? Berita baiknya ialah, to be the best student, itu adalah dalam kuasa tindakan saya. Saya yang nak kena belajar. Saya yang nak kena berusaha. Saya yang nak kena bersungguh-sungguh. Saya yang betul-betul buat pagi, petang, siang, malam, tak tidur malam. Saya kena rapat dengan pensyarah. Saya kena hadir semua kelas. Saya kena buat yang terbaik. To be the best student, ia adalah dalam kuasa tindakan saya. Maka saya nampak peluang itu adalah satu peluang yang boleh dicapai dengan syarat saya mesti sanggup. So I took the challenge. Saya kata, yes, saya nak. Saya lah orang itu. Jadi saya sekarang, now, saya dah nampak siapa saya 5 tahun yang akan datang. Ketika saya dah habis belajar, saya sekarang tahun 1 di universiti, saya dah nampak bahawa yang apabila habis belajar, the best student itu aku, dan aku akan minta buat permohonan untuk jadi fellow kepada USM, untuk sambung belajar ke peringkat PhD, buat ijazah, dapat ijazah sambung sampai peringkat PhD, belajar luar negara, balik daripada PhD, jadi pensyarah, ada gelaran doktor, maka tercapailah cita-cita saya. Dan exactly dengan izin Allah, dan Allah tidak pernah tak mengizinkan, apa yang kita nak sentiasa Allah benarkan, maka dengan izin Allah, saya dapat apa yang saya nampak, apa yang saya rancang, apa yang saya nak. Jadi
kita kena faham ada perkara dalam kuasa tindakan kita. Sebab tu saya kata, if you can see it, and you can hear it, and you can feel it, and you believe it, and you take massive action, then you can achieve whatever you want to achieve in this life. Okay. Satu soalan, tapi panjang ceritanya. Okay, ya Allah, subhanallah, hebat sekali ya. Okay, jadi untuk yang seterusnya, sebelum kita ke seterusnya, buat para penonton yang ingin menanyakan soalan, boleh tulis di ruangan komen insyaAllah. Okay. Jadi untuk soalan yang seterusnya, apakah persiapan yang dilakukan oleh doktor sewaktu melalui fasa-fasa untuk sampai ke tahap kejayaan ini? Persiapan. Okey. Baik. Bila sebut persiapan, banyak sebenarnya kita kena lakukan persiapan. Okey. Kita kena tengok. Pertamanya sekali persiapan dari segi bila kita nak memilih kerjaya, kita kena faham diri kita. Dan yang kedua, apakah persiapan kita di peringkat universiti supaya apabila kita keluar nanti, kita adalah menjadi seorang graduan yang berkualiti dan aset kita tinggi. Maknanya tadi orang berebut nak menawarkan pekerjaan kepada kita. Okey. Jadi sebelum tu saya nak kongsikanlah tentang apa yang dikatakan sebagai bila kita nak okey. Kita pergi ke sini. Okey. Apabila kita lihat dekat sini, sekejap. Saya nak besarkan skrin saya sikit. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ada banyak perkara. Jadi kalau katakan sesiapa kalau dia nak screenshot ke apa ke, silalah. Kan dia boleh screenshot benda ni sebab banyak yang saya tu. Pertamanya sekali, persediaan kita untuk memilih kerjaya. Kita kena jawab pelbagai soalan. Ini adalah antara persoalan yang kita perlu jawab. Jadi dengan itu mudah untuk kita memikirkan apakah kerjaya-kerjaya yang kita nak dalam hidup kita. Pertama sekali, nak terus kerja ke nak sambung belajar? Ini soalan cepu emas ni. Okay? You all semua sekarang mungkin sedang belajar di peringkat diploma, di peringkat ijazah. Jadi apabila dah dapat diploma, bila dah dapat ijazah, soalan cepu emasnya nak terus kerja ataupun nak sambung belajar. Ketika saya grad pada tahun 88. Masa itu berlaku satu kemelesetan ekonomi yang dahsyat juga disebabkan kejatuhan harga komoditi biji timah, iaitu salah satu pendapatan negara pada ketika itu sebelum adanya minyak, sebelum adanya petroleum, ialah biji timah. Biji timah adalah pendapatan negara. Dan harga timah jatuh pada ketika itu dan menyebabkan banyak lombong-lombong yang ditutup, syarikat-syarikat yang rugi dan dia memberi kesan kepada ekonomi negara pada ketika itu. Dan maka ramailah graduan-graduan yang tidak mampu, tidak ditawarkan kerja. Ramai graduan-graduan yang tak ada kerja masa itu. Yang dapat kerja pun dia dapat mengikuti satu skim pekerja sementara. Skim pekerja sementara iaitu skim bekerja sebagai pekerja sementara dengan kerajaan bagi allowance RM500 sebulan. Itu pun tak semua orang dapat. Jadi oleh sebab itu, saya ketika itu saya terfikir kalau dah susah nak dapat kerja, maka kenapa tidak saya sambung belajar. Dan kebetulan daripada awal pun saya dah memang letak cita-cita nak sambung sampai PhD. Maka saya sambung belajar lah. Dan bila saya sambung belajar ni, saya nak beritahu kepada semua,
Kalau kita sambung belajar, alang-alang mandi biar basah. Alang-alang menyelup pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Alang-alang belajar, biarlah sampai PhD. Bukan setakat diploma, sambung kepada degree dah. Bukan setakat sambung sampai master dah. Kenapa? Orang tak tahu kita ada ijazah, orang tak tahu kita ada master. Tetapi orang tahu kita ada PhD. Sebab bersamanya kita bawa gelaran doktor. Orang ada master, dia tak dipanggil. Oh, Master Tengku Asmadi. Tak ada. Kan? Gila, tak ada orang buat kerja macam tu. Oh, Master Syafiqah misalnya. Master Aiman misalnya. Tak ada. Bila ada PhD, barulah dipanggil doktor. Jadi saya nasihatkan, kalau belajar, belajar sampai habislah. Buat apa belajar sikit-sikit? Okay? Kalau nak kerja, kerja. Okay? Kemudian bila kita nak kerja pula, kita kena fikir pula. Adakah kita nak kerja makan gaji atau kita nak bekerja sendiri? Kan? Kita nak kerja makan gaji ke kita nak kerja sendiri? Sebab kalau kita nak kerja makan gaji, maknanya tadi kita kerja dengan orang. Bila kita kerja dengan orang, kita kena jadi orang yang taat. Kita kena jadi orang yang patuh. Kita kena jadi orang yang tak boleh nak membantah-bantah. Kita tak boleh jadi orang yang keras kepala. Kita tak boleh jadi orang yang tak boleh bekerja dalam pasukan. Kita tak boleh jadi orang nak fikir otak kita sendiri je. Dan kita tak boleh ingat bahawa setiap pandangan kita orang akan dengar, orang akan pakai. Setiap cakap kita orang akan ikut, orang akan terima. Jadi kalau kita nak bekerja dengan orang, maka kita kena terima bahawa ada constraint, ada restriction, ada limitation, ada had, ada batasan-batasan. Sebab kita bekerja dengan orang. Jadi bila kita bekerja dengan orang, kita kena hormat majikan. Kita kena jalankan tanggungjawab. Dan jangan kita merungut kalau kita diperah bagaikan santan yang diperah. Sebab kita makan gaji dengan orang, kita kena terima. Orang arah buat kerja apa pun kena terima. Kan? Sebab apa? Sebab itu pilihan kita. Sebab kita nak kerja dengan orang. Tetapi kalau kita nak kerja sendiri, lain. Kalau kita nak jadi business owner, ada pemilik bisnes. Okey, kerja sendiri lain dengan business owner. Kerja sendiri kita mungkin daftar syarikat. Tetapi kitalah bos, kitalah kuli. Kita tak ada pekerja. Kitalah bos, kitalah kuli. Contoh misalnya nak jadi trainer. Tapi tak nak ada bisnes. Tak nak jadi business owner. Nak jadi trainer. Macam saya seorang trainer. Nak bekerja secara freelance sahaja. Bila freelance, maka apa berlaku? Orang akan bayar pada kita. Kita yang kena buat invoice, kita kena buat proposal, kita yang kena post apa yang nak kena post, kita kena buat semua. Because kita bekerja sendiri. Maknanya kita kerja seorang-seorang, kerja sendiri. Kita tak ada tanggungan lain, kita saja akan kerja sendiri. Tetapi bila kita nak jadi business owner, maka dia dah jadi lain. Kalau bekerja sendiri itu lain, kerja business owner dah jadi lain. Kita ada staff. Kita ada orang yang proses proposal, kita ada orang yang proses, katakan yang kita sebagai kita panggil principal consultant, principal trainer utama. Kita punya speaker, trainer, fesi di bawah kita. Kita ada mungkin 10 orang staff, 20 orang staff. Kita pemilik bisnes. Atau kita nak jadi founder kepada produk. Kan? Tadi saya dengar chatting di kalangan admin tadi, saya dengar saja. Kan, saya dengar ada pasal dropship, kalau dia bukan macam tu. Kalau awak nak beli, wah, saya kata bukan main. Dia punya ada jiwa keusahawanan. Ya kan? Baru di peringkat universiti dah ada peringkat keusahawanan. Saya dengar tadi, kan? Oh, ini adalah sistem dropship. Kan? Tak payah susah-susah. Itu adalah bekerja sendiri. Dia bukan founder produk, dia bukan business owner dan sebagainya. Dan kalau itu, contoh saya ambil misalnya anak saya. Anak pertama saya, dia dalam bidang HR, business admin, dan dia pernah kerja dengan syarikat oil and gas. Dia bekerja sebagai sebagai seorang staff. Beberapa tahun dia kerja.
Pagi dah kena pergi, balik malam-malam lah, kena outstation lah, kena disuruh-suruh lah, kena akur lah. Jangan bantah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang yang makan gaji. Baik. Tetapi berbeza pula dengan anak yang kedua saya. Dia dalam bidang apa? Dia dalam bidang dia belajar dekat universiti, dia keluar, maka dia ada ijazah dia dalam bidang ijazah dia degree dalam bidang English for Professional Communication. Dia dalam bidang English komunikasi. Jadi oleh sebab itu dia tak nak bekerja dengan orang. Dengan background yang dia ada, dia boleh bekerja sendiri. Dia boleh jadi tutor bahasa Inggeris. Dia boleh jadi translator. Dia mungkin boleh pilih untuk jadi apa dia panggil penterjemah, jurubahasa. Dia boleh jadi jurubahasa. Dia boleh juga jadi misalnya penterjemah. Kan? Dia boleh juga bekerja sendiri. Dia buat training untuk orang mahir dalam bercakap bahasa Inggeris misalnya. Dia boleh buat macam tu. Dan tetapi kerana dia ada minat. Dia ada minat. Kalau kita tengok dalam slide saya buat tu, ada bakat yang unik, dia ada. Bakat dia yang unik, dia suka drama pentas. Okey, dia suka dalam pementasan drama, dan dia juga suka dalam seni. Dia suka menyanyi. Maka itu dia punya passion. Maka oleh sebab itu dia libatkan diri dengan bisnes, dan juga dia libatkan diri sebagai freelance. Dua benda dia buat. Satu, dia sebagai freelance, orang nak suruh dia menyanyi ke apa, dia menyanyi, dan dalam masa yang sama dia terlibat dengan bisnes. Anak yang ketiga saya misalnya, dia dalam bidang architecture. Okey, dia dalam bidang architecture. Jadi bila dia belajar dekat Taylor University. Kebetulan dia ni budak pandai lah, saya kategori budak cerdik. Kenapa dia budak cerdik? Sebab dia tak ambil PMR, dia tak ambil PT3, dia tak ambil SPM. Dia masa dia form 4 dia ambil IGCSE, dan kebetulan keputusannya bagus. Waktu orang semua masuk form 5, dia dah minta masuk foundation dekat Taylor University. Maka dia masuk Taylor, dan pada usia 16 tahun dia dah masuk university. Dia budak cerdik kan. Kemudian umur 20-an dah begitu dia dah pun jadi arkitek. Okey, dia jadi arkitek. Tetapi dalam masa yang sama, okey, saya melatih dia untuk merebut peluang dalam bisnes. Bayangkan seorang pelajar peringkat universiti, saya tahu pelajar-pelajar ramai yang minat dalam bidang bisnes kan. Contoh misalnya ada tadi macam saya kata tadi, berminat dengan dropship lah, jual barang lah, itulah kan. Satu sikap yang bagus, iaitu sikap yang mana kita tidak bergantung hanya kepada tunggu kerja sampai kepada kita. Ini adalah satu sikap yang bagus. Kita tak tunggu kerja sampai kepada kita, tetapi kita mengambil langkah yang proaktif, kita mencari peluang. Kita mencari peluang, dan lebih bagus lagi apabila kita nanti mampu mencipta peluang. Okey? Jadi kita jadi macam tu. Sebab tu contoh macam anak saya minta dia ambil langkah yang proaktif, maka dia terlibat dengan bisnes. Bayangkan waktu dia berada di tahun akhir, masa dekat Taylor University, dia berada di tahun akhir, dengan tidak menjejaskan langsung pelajaran dia, maka dia telah pun berjaya mencipta pendapatan 10 ke 15 ribu sebulan. Bayangkan 10-15 ribu sebulan. Tiap-tiap bulan dia dah dapat pendapatan itu. Dan apabila dia dah keluar daripada university, okey, dia keluar sebagai arkitek. Dia kata sementara nak cari bidang dalam arkitek, sebab sekarang dalam keadaan PKP, total lockdown COVID, dia buat kerja apa? Dia buat kerja dengan satu bahagian media yang mana dia hanya work from home. Dia tak payah keluar dan sebagainya, dengan gaji 3,000. Jadi kalau kita fikir, dia dah ada bisnes yang memberikan dia pendapatan 10-15 ribu sebulan, dan itu part time sambil-sambil, dan kemudian dia boleh pula ada full time job dengan 3,000. Baik, 3,000 kerja yang dia lakukan ini adalah to gain experience, untuk dapat pengalaman bekerja. Bisnes dah jalan dah daripada peringkat awal. Sebab bisnes yang dia terlibat ni, dia tidak melibatkan modal, tak melibatkan nak kena jual-jual barang, nak stok barang, nak post barang. Jadi tak ganggu kerja dia. Tak ganggu belajar dia.
Jadi dia boleh fokus kepada belajar sambil buat satu bisnes tu tadi. Maka selepas tamat, dia ada karakter-karakter yang akan saya kongsi dengan anak-anak nanti. Karakter-karakter yang perlu ada yang menyebabkan orang bila bercakap interview kita, dia mesti nak kita. Saya dah 3 anak yang mana anak pertama. Macam mana? Waktu dia bila dia final year. Bila dia final year, dia ada, dia panggil apa ya? Allah, program ni bila alahai. Apa program final year kena keluar kerja cari kerja kat luar ni, Allah. Training, industrial training macam itulah kan. Maknanya dia ada satu waktu tahun akhir kan, kita ada industry training kan. Maknanya keluar dapat pengalaman bekerja duduk kat luar tu kan. Jadi waktu dia buat industry training tu tadi, waktu dia keluar, dia buat industry training, bayangkan dia belajar dekat Unit 10, kemudian dia nak buat industry training, saya tanya beberapa orang, lepas tu dia pun pergi sendiri, dia pijak tangga ING Insurance. ING Insurance ni sebuah syarikat insurans milik international. Dia pergi, masuk, lepas tu dia terus ditemuduga. Baik, dia terus pergi bahagian HR, lepas tu bahagian HR tu terkejut sebab apa? Berani naik, pergi, datang. Dan HR tu kata apa? Satu je dia kata, kami tak pandang result. Di sini syarikat international kami tak pandang result. Result pada kami bagus, tapi itu bukan kriteria utama. Kami nak tengok bagaimana you perform. Jadi oleh sebab tu dia suruh pergi, okey, duduk depan saya, dalam masa 30 minit, dia suruh anak saya present tentang diri dia. Okay, present tentang you. I want to know you. Tell me about you. Kan? Jadi, dia kena ke depan, dalam masa orang kata tak bersedia, ad hoc macam tu, terus pergi dan bercakap menerangkan tentang diri dia. Maka dia terus dapat training dekat situ. Kan? Bila dia diambil untuk training dekat situ, masa tahun akhir, baik, disebabkan sikap, attitude, komitmen, cara dia dengan orang di situ, akhirnya apabila dia dah habis saja training, syarikat tu kata apa? You tak payah balik ke universiti lah, sebab dia kebetulan bagusnya, sebab dia training dia di final semester. Jadi dia kata tak payah balik lah. Training yang ada ni sambung lagi, dia kata. Sambung lagi dan terus dia ambil bekerja dengan diberi gaji walaupun ijazah belum dapat. Ijazah tak dapat, belum confirm lagi. Tetapi dah diberi kerja dengan full salary. Kan? Syarikat tu bagi full salary dan dia bekerja dekat situ. Ini adalah contoh kenapa kita boleh dapat kerja sebegitu mudah. Sebab karakter, watak, communication skill, leadership skill. Okay? Yang mana kita boleh present. Bila disuruh buat presentation, kita boleh present. Kita punya general knowledge. Okay? Banyak. Okay? Jadi kita kena well equipped tau. Kita kena betul-betul, diri kita ni kena betul-betul well equipped ni, bersedia betul-betul dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja tu tadi. Sebab orang nak tengok benda tu. Okay? Jadi oleh sebab itulah apa yang saya katakan tadi, sebagai seorang pelajar kena ada ciri-ciri. Jadi kita kena tanya soalan-soalan ni lah. Kan? Ada tak kita ni suka jumpa orang ke tak suka jumpa orang? Kalau suka jumpa orang, lain bidang kerjayanya. Tak suka jumpa, lain. Adakah kita ni jenis suka duduk depan komputer, duduk nak kendalikan mesin, kendalikan alatan, itu kesukaan kita. Maka lain. Kan? Kita ni suka macam mana? Kita suka berpakaian kemas, kot bertali leher, atau kita suka berpakaian bebas? Kan? Adakah kita suka terlibat dengan perancangan, planning? Adakah kita terlibat dengan kena pikul tanggungjawab? Ada tak kita suka terlibat dengan manage people? Kalau kita suka, maka kita kena lihat bahawa satu hari nanti kita nak jadi pengurus, nak jadi supervisor, nak jadi manager, general manager, nak jadi CEO of the company. Sebab kita minat macam tu. Ataupun kita lebih suka menjadi seorang pelaksana. Suka seorang yang melakukan kerja. Biar orang lain fikir, biar aku buat kerja. So semua ni adalah menentukan apakah pekerjaan kerjaya yang kita nak pilih tu tadi. Dan apa yang penting juga, bila kita nak keluar daripada universiti, ini ciri-ciri yang perlu ada. Yang ni kena screenshot
Okey, pelajar-pelajar kena screenshot graduan berkualiti. Yang ini yang saya beritahu pada anak-anak saya. Dan hari ini saya beritahu kepada anak-anak pelajar-pelajar yang ada sedang mengikuti program live dengan saya. Okey, sekarang ni. Okey, saya tengok ramai. Ada 77 orang yang sedang mengikuti. Baik. Maka kita perlu lihat dekat sini, apakah kualiti seorang graduan yang membolehkan majikan ataupun organisasi nak dia. Kan? Nak dia. Apa ciri-ciri? Yang pertamanya sekali, kita bukan hanya orang yang mencari ilmu. Tetapi kita kenalah jadi orang yang boleh manfaatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita ada. Okey? Dan kita sering kali dengar, ramai mungkin senior-senior yang dah keluar ataupun pensyarah-pensyarah akan kata bahawa apa yang kita belajar di universiti, bila kita masuk dalam industri, kita hanya guna mungkin 10-20% saja daripada apa yang kita tahu. And that is a reality. Bila kita belajar, tetapi walaupun kita hanya menggunakan hanya 10-20% saja, tetapi ilmu di universiti yang kita belajar itu tadi, itulah asasnya untuk kita memahami dengan mudah 80% yang disampaikan, yang kita belajar kemudian dalam industri. Sebab apa? Sebab tidak ada, setiap pekerjaan tidak sama. Setiap syarikat tidak sama. Setiap organisasi tidak sama. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena faham bahawa bila kita berada dalam satu industri, kita berada dalam satu syarikat, bila kita pindah ke satu syarikat lagi, kita kena belajar semua sekali balik. Jadi dia kena ada satu skill lagi. Apa skill yang kena ada? Iaitu fast learner. Okey, kita kena jadi fast learner. Kita jadi orang yang cepat belajar. Jadi kita kena mula fast learner dan kita kena jadi orang yang suka bertanya. Okey, kita kena rajin bertanya. Kita jangan berat mulut. Kan? Kita kena bertanya. Tak tahu tanya. Tak tahu bukan bermakna kita bodoh, kita lemah. Tak tahu sebab ini adalah pengalaman baru. Tak tahu sebab ini adalah tempat baru. Maka kita kena rajin bertanya, banyak bertanya, dan orang lama dia suka apabila kita rajin bertanya. Dengan syarat kita jangan biadab, kita jangan nak tunjuk pandai, kita jangan nak belagak. Sekononnya kita seorang yang ada diploma, ada degree, ada master, ada PhD, kita masuk dalam satu syarikat yang baru saja join 1-2 bulan, kita nak tunjuk I know better than you, kan? Jadi ketika itu orang akan benci kita. So bermakna untuk kita menjadi graduan yang berkualiti, kita perlu jadi orang yang sesuai, bijak menyesuaikan diri dengan orang. Maknanya kita boleh bekerja dalam tim, kita boleh bekerja dalam satu tim, dan kita juga boleh menjadi team player. Team player, orang yang menyumbang kepada teamwork tu tadi. Kan? Komunikasi. Jadi macam mana kita nak berkomunikasi? Macam mana kita nak berkomunikasi, nak menyampaikan pembentangan, powerful presentation. How I'm going to do that? Kan? Powerful presentation macam mana nak buat? Power presentation ni. Kan? Macam mana nak buat? Kemudian, macam mana how to influence other. Okay, macam mana nak mempengaruhi orang lain? Apakah skill-skill persuasif? Kan? Yang perlu kita ada. Macam mana how about negotiation skills? Okay, skill-skill untuk kita negotiate. All this kind of skills, okay, bila nak belajar ni? Kita belajar sewaktu sekarang. Waktu kita berada di universiti. Jadi kita mula belajar. Macam mana kita nak dapat skill-skill ini? Kita kena belajar, kena hadiri kelas-kelas, kursus-kursus, short courses, seminar yang berkaitan dengannya, yang mungkin di luar daripada bidang yang kita sedang ambil sekarang ini. Macam mana nak dapat lagi skill-skill ini secara praktisnya? Kena terlibat dengan persatuan. Kena terlibat. Kita kalau ada majlis makan malam, orang ada nak buat persatuan, nak buat majlis makan malam, jangan sekadar jadi tukang tengok saja. Kita kena jadi orang yang kita minta daripada, kalau kita bukan pengerusinya, kita minta kepada tuan pengerusi. Kalau kita bukan pengarah projeknya, kita minta daripada pengarah projek, boleh tak bahagian marketing tu bagi dekat saya juga. Bagikan saya peluang untuk saya cari orang, untuk kita cari dana-dana. Dengan mungkin jual table ke jual apa, beri saya tugas itu. Supaya saya boleh belajar untuk bertemu orang.
bercakap dengan orang, berdepan dengan orang. And all these skills are necessary. Perlu. Kan? Jadi kena cara dapat skill-skill ini, kena belajar skill-skill ini, kena acquire skill-skill ini. Bila nak acquire? Dalam masa kita belajar. Dan skill-skill ini nanti bila kita masuk saja waktu kita temuduga, interview, waktu kita di alam kerjaya, dia sangat berguna. Ketika itu, kalau yang datang interview, penemu duga, dia tengok dia sudah dapat bezakan antara kaca dengan permata. Bila seorang masuk bilik temuduga, bila masuk saja kita dengan penampilan image kita, dengan apa ni cara kita, bila kita bercerita saja dengan mereka, maka kita buka mulut saja, orang sudah jatuh hati dengan kita. Kan? Ini dia. Jadi kita perlu ada skill-skill yang saya tunjuk dekat sini ya. Maknanya mampu beri idea, mampu berfikir di luar kotak, mampu buat analisis. Pendek kata, kita kena jadi graduan yang mampu berfikir aras tinggi. High order thinking skills tu kena tinggi. Okay? Dan kita juga kena ada skill interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita, bagaimana kita berdepan dengan kritikan-kritikan, bagaimana kita berdepan dengan kata-kata nista, bagaimana apabila orang cuba jatuhkan kita, bagaimana apabila kita dimarah, ditegur. Jangan jadi orang yang cepat sentap. Sebab apa? Kalau kita jadi orang cepat sentap, kita tak boleh baju. Kita kena jadi orang yang mampu kontrol emosi kita, kontrol cara fikir kita. So interpersonal kita, skill kita kena hebat. Intrapersonal skill kita, interpersonal skill kita pula bagaimana kita berurusan dengan orang, bagaimana kita bercakap dengan orang, bagaimana cara kita nak mempengaruhi orang supaya orang seronok dengan kita, how to build rapport, kan? Macam mana untuk membina satu keintiman antara kita dengan orang yang baru kita jumpa, how to be likable, kan? Jadi benda-benda macam ni yang akan membuka peluang yang banyak kepada kita apabila kita nak terjun ke dalam bidang kerjaya. Okay? Alright. Satu soalan, jawapan yang panjang. Okey. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan daripada penonton. Okey. Jadi ni daripada QQ. Okey. Apa pendapat doktor tentang Hilang. Paparkan semula. Surah Al-Min paparkan. Saya pun tak sempat baca. Okey. Okey. Apa pendapat doktor tentang rakan yang kedekut ilmu? Selalu jawab tidak tahu, tak faham juga. Tapi last dia juga yang dapat markah tinggi tentang topik tu. Okey. Di sini kita kena faham, kita tak boleh paksa orang kalau orang dah tak nak berkongsi ilmu dia dengan kita. Kita tak boleh paksa orang. Dia mungkin seorang yang ada sifat tamak. Mungkin itu sifat dia. Dia tak nak orang lain berjaya, biar dia seorang sahaja berjaya. Ada orang macam tu, saya tak nafikan, kan? Ada orang masa zaman saya dulu belajar, ada kawan, okey, dia siap sorok buku. Kebetulan dekat library yang buku yang pensyarah recommend tu ada satu saja dekat library. Dan buku tu tak ada di kedai, ada di library, dan di library pun ada satu. Kebetulan dia dulu dapat pinjam. Dia pinjam dekat satu library, dia tak pulangkan satu semester, sedangkan boleh pinjam 2 minggu je kena pulangkan. Dia pinjam satu semester, dia tak pulangkan, dia lebih rela bayar denda. Dan dia orang berduit. Dia kata tak kisah berapa ratus nak kena bayar pun, bayar je dia kata. Tapi asalkan buku tu duduk dengan dia. Kalau duduk dengan dia, dia kongsi dengan kita, tak apa juga. Tapi duduk dengan dia, dia simpan, dia seorang aja. Baik. Di situ kita kena faham. Gudang ilmu tu duduk di mana? Gudang ilmu itu duduk pada pensyarah. Bukan duduk pada buku tu. Pensyarah tu gudang ilmu.
Jadi kita perlu sebenarnya, bila soalan ni saya nak tunjukkan pula satu perkara lagi yang sangat penting. Bila kita bercakap tentang gudang ilmu ni kan, saya nak tunjukkan satu perkara yang sangat penting ni. Baik. Mari kita tengok. Okey. Mari kita tengok. Kalau boleh admin kita besarkan. Okey, cantik. Baik. Masa kita belajar dekat sekolah, ini waktu kita belajar dekat sekolah. Yang mengajar kita cikgu tu. Yang mengajar kita cikgu subjek tu lah. Yang buat soalan cikgu lain. Okey? Yang buat set soalan SPM. Bukan cikgu kita set soalan SPM. Cikgu lain. Kita tak kenal pun cikgu mana. Cikgu lain yang set soalan SPM. Kemudian, yang memeriksa kertas kita, yang memeriksa kertas jawapan kita, cikgu lain pula. Pun kita tak kenal juga siapa. Jadi, kalau kita tengok untuk kita skor waktu di sekolah dulu memang agak sukar. Sebab apa? Sebab cikgunya lain-lain. Baik. Tetapi apa berlaku bila kita mula masuk universiti? Bila kita masuk universiti. Apa berlaku bila kita mula masuk universiti tu? Yang mengajar itu pensyarah itu. Itu pensyarah yang mengajar. Kemudian, yang set soalan, siapa? Pensyarah tu juga. Yang akan memeriksa kertas jawapan kita siapa? Pensyarah tu juga. Bukan pensyarah lain. Kan? Bukan yang set periksa kertas kita nanti orang lain tak. Maka sebab itu kita kena faham, apabila kita mula belajar di peringkat universiti, maka peluang untuk kita cemerlang itu lebih besar. Faham Sebab itu, waktu saya dekat sekolah, saya tidak begitu cemerlang. Saya tidak begitu terserlah. Waktu saya di peringkat sekolah, result saya biasa-biasa. Keputusan peperiksaan saya biasa-biasa. Tetapi apabila saya masuk ke universiti, pertama disebabkan saya kena jadi antara pelajar yang terbaik itu tadi, maka saya betul-betul strive, saya betul-betul usaha, bersungguh-sungguh untuk jadi pelajar yang terbaik, maka saya manfaatkan. Waktu saya dekat universiti, waktu dengan pensyarah tu saya benar-benar manfaatkan. Maka sebab itu saya menjadi pelajar yang cemerlang di peringkat universiti. Dan apabila saya pergi ke universiti di Queensland, Australia, ni ada sedikit perkongsian. Apabila saya sampai ke University of Queensland, Australia, University Science dan juga sponsor saya, beasiswa scholarship saya dapat 4 tahun sahaja. Saya dapat 4 tahun scholarship untuk siapkan PhD saya. Maknanya saya tak boleh extend. 4 tahun, kalau saya extend, saya kena guna perbelanjaan sendiri yang mana pastinya saya tidak ada duit. 4 tahun sahaja. Baik. Ini saya nak cerita cabaran. Bila saya sampai saja dekat Australia, tiba-tiba advisor saya kata apa? Australia tidak mengiktiraf ijazah daripada Malaysia untuk terus buat master di universitinya. Tak boleh. Maknanya tadi saya dekat Australia ni, saya tak boleh terus buat master daripada ijazah, tak boleh terus buat master. Dia tak iktiraf. Jadi saya kata apa yang perlu saya lakukan? Semua pelajar daripada China, Hong Kong, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapura, semuanya ni kena duduk satu program dipanggil Master Qualifying Program. Apa Master Qualifying Program? Bukan buat master. Dia kalau macam umpama orang yang ada SPM nak masuk buat ijazah, mana boleh? SPM boleh terus buat diploma, tapi SPM tak boleh terus buat ijazah.
Untuk SPM nak buat ijazah, dia kena masuk matrikulasi ataupun foundation ataupun tingkatan 6, baru dia boleh buat ijazah. Jadi begitu juga konsep dekat sana, ijazah tak boleh terus buat master. Kena buat master qualifying dulu. Kalau qualify, baru boleh buat master dan PhD. Bermakna daripada 4 tahun, saya tinggal 3 tahun. Baik, bila tinggal 3 tahun, saya kata, saya beritahu kepada supervisor saya, advisor saya. Saya kata apa supervisor? Saya kata, kalau begitu habislah saya. Peluang saya nak buat PhD habislah. Dia kata kenapa? Sebab saya ada 4 tahun saja. Ya. Peruntukan untuk saya belajar 4 tahun saja. Bila qualifying dah buat 1 tahun, dengan nak kena buat master lagi, nak kena buat PhD lagi, matilah saya, tak sempat lah 4 tahun. Baik. Dan dalam bidang qualifying tu tadi, bila bidang qualifying itu tadi, apa yang perlu dilakukan? Saya kena ambil semua paper engineering yang diambil, paper trust engineering yang diambil oleh pelajar-pelajar tingkat tahun 4 dan tahun 3 dan tahun 4 di University Queensland tu. Budak degree dia ambil tahun 3, 8 subjek, tahun 4, 8 subjek. Saya kena ambil 16 subjek dalam masa 1 tahun. 16 subjek engineering saya kena ambil 1 tahun. Maka saya kena crack, pecahkan otak, ambil dan saya kena score. Kalau tak score, tak boleh buat master. Kalau di Malaysia, kita pakai sistem 4 flat. 1, 2, 3, 4. 4 flat kira hebat. Di Australia, dia tak pakai sistem 4 flat. Dia pakai 7 flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flat. Dan untuk saya boleh buat master, saya kena score 5 and above. Kalau bawah 5, balik kampung tanam jagung. Kena 5 and above. Bermakna dalam nak kena ambil 16 subjek dan as engineering, tough, saya kena score dan saya kata memang mati aku. Tapi tak apa. Saya jumpa lagi pensyarah. Pensyarah pertama saya kata tentang scholarship. Dia kata kat saya apa? Dia kata ada satu jalan keluar saja. Apa dia? Saya kata Prof. Dia kata satu jalan keluar, okey. Kalau you jadi pelajar yang cemerlang, maka I boleh recommend you untuk terus buat PhD, tak perlu buat master. Maknanya you terus lepas master qualifying, terus buat PhD, then you have 3 years to finish your PhD, that's it. Maka saya kata, kalau nak buat, terus nak buat PhD, apa syarat? You have to score. You have to score 6 and above. Tak boleh 5. Kena 6 and above, baru dia boleh recommend. Saya ambil 1 tahun dan ketika tu, ingat saya kata tadi apa? Bermakna, ia adalah sesuatu yang boleh dicapai, yang boleh saya capai kerana dia adalah dalam kuasa tindakan saya. Ingat saya sebut awal tadi. Ini adalah kuasa tindakan saya. Siapa yang nak pastikan dapat 6 or 7 flat tu? Siapa nak pastikan? Saya. Siapa yang nak kena belajar? Saya. Siapa yang nak kena bersungguh-sungguh? Saya. Ia dalam kuasa tindakan saya. Okay, fine. Maka saya mula belajar betul-betul setahun. All out betul-betul setahun. Ada sebahagian paper saya dapat 7, ada dapat 6.5. So, average saya dapat more than 6. Maka saya terus lompat buat PhD. Sebab tu saya tak ada master. Lepas degree dekat USM, terus PhD dekat Australia. Sebab tu saya tak ada master. Itu kisahnya. Okay. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Okay. Apa yang perlu kita lakukan? Bila kita kena faham, kita ada pensyarah. Baik, saya nak beritahu, tu ada orang tanya, Muhammad Nur Farhan tanya, pukul berapa habis ni? Tak apa Nur Farhan, kalau Nur Farhan nak pergi dulu pun tak ada masalah, tak ada kena-mengena dengan kami dekat sini. Kan? Sebab apa? Sebab apa? Itu pilihan masing-masing, nak tengok tak nak tengok. Kan, yang nak tengok ada semakin ramai ni, dekat 90 orang ni kan. Tapi kalau ikut kepada masa saya diberikan masa 2.5, 4.5. Kalau betul lah. Betul ni kita punya moderator. 2.5 sampai 3.5. Oh, 3.5. Oh Allah, kenapa tak stop? Saya ingat 4.5. Tadi kita start lambat sikit. Start lambat. Okey, saya habiskan last sekali. Last.
Last saya kata nak tak dapat tu. Jadi nasihat saya stop pukul 4 lah sebab saya pun habis lambat. Saya pun start lambat tadi. Okey. Jadi last nasihat saya kepada pelajar-pelajar, bila kita dekat universiti, saya pernah jadi pensyarah, waktu buka semester 2 minggu, soalan untuk semester itu dah pun saya submit kepada lembaga pemeriksa. Okey. Lembaga pemeriksa lembaga kertas soalan saya dah submit dah 2 minggu. Bermakna setiap pensyarah waktu 2 minggu pertama you all masuk semester, dia dah tahu dah apakah soalan-soalan yang akan ditanya dalam peperiksaan akhir nanti. 2 minggu start kelas dia dah tanya dah. Maka sebab itulah apabila kami sebagai pensyarah, bila kami mengajar, waktu mengajar, bila topik itu topik yang akan keluar dalam peperiksaan, kami tak boleh cakap ini topik ni keluar, tak boleh, salah dan seketika. Tapi tengok macam mana kami mengajar. Kami mengajar bersungguh-sungguh, kami tekankan 2, 3, 4 kali perkara yang penting. Jadi bila kita tengok pensyarah kita ni begitu excited mengajar, bersungguh-sungguh mengajar 3, 4 kali kata faham tak, ingat tak, faham tak, penting ni, penting. Kita angguk-angguk, dia dah kata 10 kali penting. Dia yang penting tu sebab dia nak beritahu benda tu keluar. Tapi kita ni sebab kita tak peka, kita tak buka mata, kita tak pasang telinga, maka kita terlepas banyak sign-sign, tanda-tanda yang pensyarah-pensyarah kita tunjukkan. Jadi jangan ponting kelas, buka mata bila pensyarah berikan penerangan, tengok keterujaan dia, buat perjumpaan dan insya-Allah dapat result yang bagus. Bila result kita bagus dan insya-Allah kita boleh pilih apa juga kerjaya yang kita nak dalam hidup kita, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah. Okey. Jadi kita nak proceed terus kepada kesimpulan, boleh ke Doktor? Boleh. Saya kalau tak ada kesimpulan pun tak apa. Kalau saya fahamkan selepas ni ada speaker lain lagi kan? Malam ni pula untuk slot yang malam keempat. ni. Saya ingatkan selepas ni. Okey, kalau terserah, kalau nak layan soalan lagi boleh, nak buat kesimpulan boleh. Okey, boleh. Okey, jadi kita teruskan kepada persoalan penonton . Okey. Okey, daripada Sharifah Sharif, okey, dia kata kerja last minute selamat tak diamalkan di alam pekerjaan? Kalau tak selamat, macam mana nak ubah habit buruk ni? Jawab dia, kerja last minute tak selamat. Bukan tak selamat sebab apa? Bila kita buat kerja last minute, biasanya kita akan cuai. Kecuaian di peringkat universiti mungkin hanya melibatkan markah kita. Tetapi kecuaian di peringkat pekerjaan boleh menyebabkan syarikat tak dapat projek. Boleh menyebabkan kerugian jutaan dolar, jutaan ringgit. Kecuaian di tempat kerja boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi oleh sebab itu, jangan ambil mudah kerja di saat-saat akhir ini. Sebab dia akan terdedah kepada banyak bentuk kecuaian dan biasanya kita dah tak sempat nak buat perubahan atau pembetulan. Okey? Jadi jangan buat kerja last minute. Okey, baik. Jadi terima kasih. Okey. Untuk soalan yang seterusnya daripada Husaini Hamzah. Okey, Assalamualaikum Doktor. Saya ingin bertanya, apakah bagaimana mindset menjadi titik kejayaan seseorang dan apakah amalan dan tindakan seseorang yang sukses itu? Baik, mindset ini adalah merupakan cara kita melihat sesuatu perkara dan cara kita berfikir. Bila kita sebut tentang mindset, dia adalah corak minda. Bagaimana kita lihat sesuatu. Okey, contoh misalnya apabila saya ada satu peluang perniagaan yang saya buat sekarang ini. Bayangkan peluang perniagaan yang saya kata anak saya peringkat universiti rebut buat peluang tu sampai dapat 10-15 ribu sebulan daripada zaman peringkat universiti. Bila saya kata untuk bersama dengan saya dalam perniagaan ini tidak ada yuran penyertaan,
Tidak perlu nak jual-jual barang. Tidak perlu untuk simpan stok. Tak perlu nak post barang. Tak perlu nak mengeluarkan modal yang besar-besar. Hanya berbelanja benda-benda yang kita selalu belanja. Kita selalu beli ubat gigi. Kita selalu beli sabun mandi. Kita selalu beli shampoo. Kita selalu beli sabun basuh. Kita beli perbelanjaan harian kita saja yang memang kita dah ada bajet, saya kata, maka dengan berbelanja sebegitu boleh mencipta pendapatan sampai 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 sebulan. Baik. Sekarang bila saya cakap macam tu, apa yang anda fikir? Apa yang anda fikir? Saya melontarkan satu benda, peluang macam tu. Apa yang anda fikir? Itu namanya mindset. Cara kita berfikir. Ketika saya menyampaikan itu, akan ada orang kata, ya ke? Betul ke? Boleh untung ke? Kan? Ke penipu ni semua? Ni scammer ni. Betul tak? Itu cara fikir. Dan ada orang yang akan fikir, wah best ni. Kelepas ni aku nak jumpa doktor, nak tanya doktor lah apa. Kalau anak dia boleh buat peringkat universiti, mesti aku boleh buat juga. Ni bagus ni. Tak perlu nak jual barang. Aku seorang student, tak perlu nak jual barang. Tak perlu nak keluar modal. Tak perlu nak ada yuran. Free begitu saja. Latihan pula diberikan percuma tiap minggu. Ini best ni. Orang cara fikir kedua. Baik. Bila ada dua cara fikir, satu yang pertama, satu yang kedua, apa tindakan? Tindakan orang yang pertama tadi, dia tolak. Tak naklah, buang masa lah, tak apalah, tak perlulah. Tindakan orang yang kedua apa dia? Okey, dah simpan nombor telefon, nak berhubung lah, nak tanyalah, mana tahu jadi rezeki aku juga, naklah buat sama. Jadi tindakan, maknanya daripada satu benda, peluang misalnya, ada dua cara fikir menentukan tindakan. Dan apa yang hasil yang kita dapat nanti, sama ada berjaya ataupun tidak, berdasarkan kepada tindakan kita. Itu yang kita kena faham. Okey, itu yang kita kena faham. Itulah dia mindset. Mindset akan menyebabkan, mendorong keputusan yang kita nak buat. Dan keputusan yang kita nak buat akan menentukan tindakan yang kita ambil. Dan tindakan yang kita ambil akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. Itu dia. Ada satu soalan daripada Husaini Hamzah. Adakah setiap pekerjaan itu datang dari bakat atau seseorang yang dibentuk? Setiap pekerjaan itu, baik, sebenar-benarnya kita kena terima bahawa apabila kita sudah pun graduate nanti dan dah jadi graduan, pertamanya sekali kita kena terima bahawa kita mungkin ditawarkan satu pekerjaan yang tidak ada mengena langsung dengan bidang pengajian kita. Kena terima. Dan kita tidak boleh sombong. Oh, ini bukan bidang pengajian aku ni. Aku dalam bidang apa? Aku dalam bidang syariah. Ini bukan bidang aku ni. Ini tak ada mengena ni. Biarkan. Maka orang lain seorang demi seorang dapat kerja, kita tak dapat kerja. Sebab apa? Sebab kita sombong dengan rezeki Allah. Jadi oleh sebab itu, sementara kita nak dapat bidang kerja yang seiring dengan kelulusan kita, yang seiring dengan bakat kita, maka apa yang boleh kita rebut apa yang Allah beri di depan mata. Ambil peluang pekerjaan, apa saja peluang pekerjaan yang datang itu sebagai satu, jangan fikirkan soal gaji. Jangan fikirkan soal gaji. Yang paling penting kita dapatkan pengalaman bekerja. Kan? Pengalaman bekerja. Malah saya pernah, sebab saya mampu, saya pernah pada peringkat awal anak saya bekerja, saya bayar gaji tapi dia pergi kerja. Saya kata tak apa, ayah bayar gaji, awak pergi kerja je dapat pengalaman. Berapa dia nak bayar tak apa, ayah bayar gaji. Jadi dia dapatlah kerja. Kan? Untuk dapat pengalaman, 6 bulan dapat pengalaman bekerja. Sebab apa? Sebab yang penting pengalaman. Jadi oleh sebab itu jangan terlalu memikirkan lepas duit makan kita apa semua, alhamdulillah, rebut pengalaman. Sebab pengalaman di waktu bekerja dia bukan pengalaman tentang skill bekerja itu saja. Bila kita bekerja, pengalaman berurusan dengan orang, pengalaman membuat pembentangan presentation, pengalaman untuk berkomunikasi,
pengalaman untuk memujuk dan untuk bertolak ansur negotiate dengan orang, kan? Pengalaman skill-skill ini, pengalaman bekerja dalam tim, pengalaman bekerja dengan pengawasan yang kurang, semua ini sebenarnya pengalaman yang tidak ada galang gantinya. Maka sebab itu kita kena mula dapat pengalaman, dan daripada situ barulah kita mungkin dengan pengalaman tu satu hari nanti kita dapat kerja yang kita nak. Baik. Jangan terlalu fikirkan bakat kalau kita nak bekerja dengan orang. Sebab kita sempitkan ruangan. Bakat dan kebolehan yang ada pada kita, kalau kita nak, kita kena cipta kerja sendiri. Kita kena mula berniaga sendiri. Kita bekerja sendiri, kita berniaga sendiri, kita jadi usahawan dan sebagainya. Di situ kita boleh salurkan bakat, kecenderungan kita kepada apa yang kita nak buat. Tetapi bila kita nak bekerja dengan orang, kita kena terima mungkin bakat kita tak seiring dengan kerja yang ditawarkan. Tetapi kita kena buat yang terbaik. Kenapa? Sebab dengan hanya buat terbaik, itulah aset kita, aset masa depan kita. Iaitu menjadi pekerja yang hebat. Karakter kita hebat. Ya, kita boleh buat walaupun benda kita tak suka pun kita boleh buat dengan baik. Bayangkan kalau kita diberikan benda yang kita suka. Itu sikap yang perlu ada pada kita. Okey? Okey, baik. Jadi seterusnya soalan daripada QQ. Okey. Jadi soal akur, saya selalu dengar tentang kes intern yang dilayan seperti hamba abdi. Seperti diarah membelikan makanan, ambil anak majikan pulang dari sekolah dan hantarkan barang peribadi. Bukankah tempoh masa menjadi intern adalah untuk menimba ilmu, pengalaman yang sepatutnya, bukan dengan menghabiskan masa menjadi hamba abdi? Adakah akur dengan majikan masih perlu ataupun boleh membuat aduan? Baik. Kita hidup di alam realiti. Kita hidup di satu alam realiti. Ada orang bekerja, dia buat training di tempat syarikat yang besar. Jadi bila syarikat besar tak timbul isu-isu seperti itu. Biasanya yang timbul isu kata macam hamba abdi dan sebagainya ni sebab kita mungkin bekerja di syarikat yang kecil. Tetapi kita kena faham ya, di Malaysia kita ada 900,000 lebih syarikat-syarikat dalam kategori SME, small scale and medium scale industri. Okey. Jadi oleh sebab itu kita kena akur. Okey. Jadi kita kena akur bahawa kita mungkin bekerja dengan syarikat yang kecil. Bila kita bekerja dengan syarikat yang kecil, disuruh buat itu, disuruh buat ini, kalau kerja kita memang itu sahaja, pagi, petang, siang, malam tak ada kerja lain, kerja kita dia suruh pergi pasar, dia suruh jaga anak, dia suruh jadi driver, dia suruh, then that is not right. Tetapi kalau kita ni diberi tugas, ada kerja, ada pengalaman kita kutip, ada pendedahan kita dapat, tetapi dalam masa yang sama kita disuruh dia minta tolong itu, minta tolong ini, itu adalah antara perkara bukan kita sahaja, tetapi orang bekerja pun begitu. Saya minta tolong staf saya pergi pasar. Kan, staf saya ada seorang lelaki namanya Syah. Syah, tolong pergi pasar, Syah. Syah, tolong beli barang, Syah. Dia pergi pasar apa semua, dia pergi beli barang, dia pergi ambil anak balik sekolah apa semua. Dia staf saya bayar gaji. Tapi saya minta tolong dia bagi. Lepas tu kalau dia beli barang, saya bagi duit lebih, saya bagi tip lebih, saya bagi apa. Sebenarnya itu adalah antara cara saya nak bagi benda-benda pendapatan lebih kepada dia supaya dia dapat lebih daripada gaji dia. Dan kita kena faham juga bahawa dengan tindakan kita sebegitu, kita bermakna orang yang tak berkira. Kan? Orang yang tak berkira tenaga dan sebagainya. Sebab bila kita dalam satu syarikat yang bukan besar, memang bos dengan pekerja, dia bagaikan satu keluarga. Bos dengan pekerja bagaikan satu keluarga. Jadi kita dalam mindset kita kata aku dilakukan sebagai hamba. Sedangkan di dalam kepala bos, dia anggap kita sebagai part of the family member. Sebahagian daripada family member, sebahagian daripada team. Jadi oleh sebab itu kita kena ubah cara kita melihat.
Kan? Cara kita melihat. Dan kita tidak kena pegang ayat mengatakan, falsafah mengatakan, orang yang berjaya dalam kerja, orang yang berjaya dalam berniaga, orang yang berjaya dalam apa adalah orang yang sanggup berkuli sebelum berjaya. Jadi, jiwa besar. Kan? Takkan mungkin selama-lamanya kita di-treat sebegitu. Tetapi kalau kita banyak komplain, so itu ciri-ciri kita. Ciri-ciri nak komplain, nampak yang negatif, nampak yang salah, nampak yang tak betul. Apa salahnya? Kalau you kata orang yang bertanya tu kerja dengan saya, intern dengan saya, kan? Apa salahnya kalau saya minta tolong anak, pergi je. Apa salahnya saya suruh pergi beli barang untuk saya sekejap, pergi je. Sebab apa? Di situ saya nampak boleh harap dia ni. Bagus dia ni, boleh diharap, boleh disuruh. Bagus dia ni. Agak-agaknya nanti kalau ada jawatan kosong, saya nak ambil orang lain kerja ke saya nak ambil dia? Of course saya ambil dia. Dan agak-agaknya nanti kalau kerja ke kawan-kawan saya ada jawatan-jawatan kosong, nak tak saya recommend dia kepada kawan-kawan saya? Definitely I will recommend him. Because saya tahu dia seorang yang boleh diharap. Tapi kalau tidak, kalau asyik sikit nak apa ni buat ke aku, macam hamba abdi aku ni kuliah apa dan merintih, merongok, komplain apa semua, kritik banyak apa semua. Belum apa lagi dah besar kepala. Belum apa lagi dah nak tunjuk hebat. Belum apa lagi dah tu. Sorry to say, jawab dia, kalau dengan saya pun saya tak ambil kerja orang macam ni. Terlalu berkira-kira. Jadi cuma saya kata, kalau kita tidak diberikan langsung pengalaman di tempat kerja, tak ada langsung yang boleh kita manfaatkan, hanya itu saja, then you can complain. Tapi kalau itu hanya part daripada di samping kita diambil bekerja dan sebagainya, tak payah komplain lah, kan? Ya, kita besar jiwa. Anggap orang itu sebagai satu hari nanti itulah kita dah berjaya apa semua, dan part of the network jaringan kita. Orang pun suka kita. Okay? Okey, soalan seterusnya daripada Iman Zarkashi. Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya boleh, adakah dikira seseorang itu tamak kalau dalam satu masa dia pelajar, dia bisnes, dia guru, dia kepimpinan, dialah yang jadi bidang terjun dalam masyarakat? Tak, itu bukan tamak namanya. Itu seorang yang mampu melakukan banyak perkara dalam satu masa. Multitasking. Okay, multitask. Boleh buat banyak benda. Cuma, ni saya nak pesan. Asalkan apa saja yang kita nak buat selain pelajar, bisnes ke, guru ke, pemimpin ke, bidang terjun ke, apa ke, tidak menjejaskan result kita sebagai seorang pelajar. Tak menjejaskan fokus kita kepada akademik kita. Kalau apa yang kita nak buat menyebabkan kita tak mampu pikul dan menjejaskan akademik, maka buang yang lain, fokus pada akademik. Itu nasihat saya. Okay, jadi mungkin ini soalan yang terakhir lah daripada penonton. Okay, daripada Sharifah Syarif. Soalan luar topik. Saya tertarik dengan cara doktor present slide. Doktor guna software apa ya? Saya yang live ni kita pakai StreamYard. Kemudian saya pakai presentation saya pakai Keynote dekat MacBook saya. Saya pakai Keynote. Okay. Okay. Jadi kita pergi kepada penutup lah kan sebagai kesimpulan. Okay, jadi apakah nasihat yang ingin doktor berikan kepada anak muda khususnya mahasiswa maupun graduan yang bakal menceburi alam pekerjaan agar mereka lebih maju ke hadapan? Nasihat yang nak diberi kepada mahasiswa supaya mereka lebih maju. Nasihat saya mudah saja. Okey. Nasihat saya mudah saja. Mari saya simpulkan nasihat dia dalam satu slide. Baik, mari kita tengok. Okey. Macam mana kita nak jadi orang yang berjaya? Pertama, apa yang kita nak buat,
apa yang kita nak capai, okey, semuanya dah ada orang capai. Sebut dah, nak jadi jutawan, ramai jutawan. Nak jadi public speaker, ramai. Nak jadi apa? Trainer, ramai. Nak jadi cikgu, ramai. Nak jadi apa sebenarnya kita ni? Bermakna di luar sana ramai orang yang dah pun capai. Nak dapat first class honors degree, ramai orang dapat. Nak dapat anugerah emas misalnya, dah ada orang dapat. Jadi oleh sebab itu, pertamanya sekali kita kena ada sanggup belajar dari orang lain. Okey, kita kena belajar dari orang lain. Kita tanya orang, kita tanya dia bagaimana, apa rahsia dia, bagaimana cara dia mencapai sesuatu kejayaan itu. Tanya dia satu. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Maknanya kita jangan takut berdepan dengan kegagalan. Seperti mana saya kata tadi, tidak gagal itu cuma hasil, maka kutip pengalaman. Yang ketiga, kita kena sanggup mencuba sesuatu yang baru. Kalau kita katakan nak buat sesuatu di luar kebiasaan kita, di luar zon selesa kita, perkara yang kita tak pernah buat. Sebab pengalaman itu pengalaman baru, kena sanggup. Yang ketiga, kena berani lakukan perubahan. Apabila kita tahu, okey, apa yang menyebabkan kita tidak berjaya itu sebab sikap main-main kita. Sikap kita yang kurang baik dalam pengurusan masa. Sikap malu kita yang tak bertempat, kena buang sifat malu. Kan? Kita kena tahu bahawa sikap kita misalnya jenis orang ambil mudah. Ataupun kita ni jenis cepat sentap. Ataupun kita ni jenis orang yang cepat baran, sikit nak marah. Ataupun kita jenis orang yang suka fikir negatif, kaji buruk. Maka kalau itu, kita kena lakukan perubahan. Kalau kita perlu ubah watak. Set satu standard yang tinggi. Standard yang tinggi dalam diri kita. Kita letak satu standard. Kalau dikatakan Dr. Tengku Asmadi, dia adalah orang yang begini. Dari segi masa macam mana, dari segi bercakap macam mana, dari segi berjanji macam mana, dari segi akhlak macam mana, dari segi cara bekerja macam mana, kualiti hasil bekerja macam mana. Itu baru Dr. Tengku Asmadi. Bawah pada tu, bukan Dr. Tengku Asmadi. So, kita dah set satu standard. Jadi kalau kita dah set satu standard, itulah kita, maka insya-Allah kita boleh berjaya. Ya. Dan juga kita kena bertanya. Kalau kita ada yang kita tak tahu, kita kena rajin bertanya dari tadi. Dan kita kena buat perubahan, kita kena lakukan sesuatu itu sekarang. Sebab apa Nabi dah kata, orang yang baik itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari semalam. Kalau hari ini sama seperti semalam, itu biasa-biasa. Kalau hari ini lebih buruk daripada semalam, itu manusia yang binasa. Okey? Jadi, buat 7 perkara prinsip kejayaan itu dan insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya dalam hidup kita. Okey, jadi berakhirnya kesimpulan yang diberikan oleh doktor tadi, maka kita telah hampir ke penghujung slot pada petang ini. Jadi berdasarkan apa yang dikongsikan oleh doktor, kita telah memperolehi pelbagai ilmu baru yang sangat berguna buat kita, khususnya mahasiswa. Di mana doktor telah menerangkan mengenai prospek kerjaya yang boleh diceburi ataupun kita boleh mohon. Doktor juga menerangkan berkaitan dengan peluang kerjaya kepada mahasiswa dalam mencari pekerjaan mengikut kelaikan masing-masing dan juga betapa pentingnya untuk kita meningkatkan soft skill sebagai persediaan di alam pekerjaan. Okay, jadi dengan ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor di atas segala perkongsian ilmu yang telah dikongsikan bersama. Seterusnya, terima kasih juga diucapkan kepada pihak penganjur di atas kepercayaan untuk saya mengendalikan slot pada petang ini serta buat para penonton yang setia bersama hingga ke penghujung program.